Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan terus mulalah. Ada 3 orang pun 3 orang lah. Saya tak nak tunggu yang lain lah. Sebab dia saya rasa belum bangun lagi. Jadi saya akan terus mula sahaja. Okay, 3 orang ni ada orang ke tak ada orang? Ada. Ada. Okay, jadi kita terus mula Okay, sebenarnya kita dah pun habis kita belajar dalam bab janjang. Jadi hari ini kita akan buat yang terakhir lah. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah apabila melibatkan janjang. Tutup pula aku di sana. Okay. Kamu boleh lihat buku teks pada muka surat 148, contoh 19. Okay, jadi saya baca lah. Okay. Sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual sebanyak 0.5 juta buah telefon pintar pada tahun 2015. Setiap tahun, jualan telefon pintar syarikat tersebut meningkat sebanyak 4%. Okay, cari jumlah telefon pintar yang dijual dari tahun 2015 hingga 2020. Okay, yang pertama maklumat yang diberi ialah pada tahun 2015 iaitu 0.5 juta 2015 dia jual sebanyak 0.5 juta. Okey. Lepas tu meningkat 4% setiap tahun. Okey. Meningkat. Okey, jadi yang pertama ialah 2015 yang dia bagi ialah 0.5 juta. Maknanya dia start menjual telefon pada tahun 2015. Jadi yang ini secara automatik akan menjadi sebutan pertama ataupun A. Okey, dia akan menjadi sebutan pertama ataupun A. Okey, sebab dia cakap syarikat ni mula menjual pada tahun 2015. Okey. Jadi akan jadi sebutan pertama ataupun A. Okey. Lepas itu di manakah R-nya? Ini R dia. Okey. Ini ialah R dia 4%. Meningkat. Apa maksud meningkat? Makin banyak ke makin sikit? Makin banyak. Okey, makin banyak. Okey, bila meningkat makin banyak, jadi tahun pertama T1 kita ialah 0.5. Okey, juta tu saya tak tulis nanti panjang pula kita nak kira nanti. Kita tulis masa last sekali sahaja. Okey. Jadi T kedua saya ialah 0.5 ditambah dengan 4%. Okey, ditambah dengan 4%. Maksud ditambah ni ialah dia akan menjadi dia meningkat meningkat mestilah 100%. Jadi kita boleh tulis sebagai 104%. Okey, kenapa 104? Sebab dia meningkat 4%, ni 4 yang per 100. Bawah ni ialah peratusnya. Ni ialah 104 sebab dia meningkat. Kalau dia cakap berkurang, kita akan tolak dengan 100. Bila dia cakap meningkat, kita kena tambah dengan 100. Sebab tu dia menjadi 104. Okey, ni tambahan. Ni yang 100 ni. Ni yang 100. Okey. Jadi kita akan dapatkan kat sini saya boleh tukar dia menjadi 1.04. Ini merupakan kita punya R. Okey, 1.04. Okey. Itu ialah kita punya R lah. Jadi soalan dia, apa soalan dia? Okey, soalannya cari jumlah telefon pintar yang dijual dari 2015 hingga 2020.
Okey, kalau kita lihat kat sini ni berapa tahun? 2015 hingga 2020 ada berapa tahun? 5 tahun. Ada 5 tahun. Okey, kalau kamu tengok kat sini ada 5 tahun tau. Betul tak? 2020 tolak 2015 kita ada 5 tahun. Tapi cuba kamu kira dengan tangan nampak tangan saya ni? Nampak tak? Nampak. Okey, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Dah berapa tahun dah tu? 5. Baru 2019. Jadi 2020 kita ada 6 tahun. Sebab kita kira dengan dia sekali. Okey. Jadi yang ini sebenarnya ada selama 6 tahun. Jadi dia minta jumlah. Saya kena kira S6. Tak boleh ambil S5 lah. Okey. Sebab kita kira dengan dia sekali. Jadi kita kena kira 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Ada 6 tahun. Jadi S6. Masuklah dalam rumusnya. S6 iaitu rumusnya R tolak R kuasa N tolak 1. Kenapa R kat depan? Sebab R lebih besar daripada 1. Ni. Okey, R-nya lebih besar daripada 1. R tolak 1. Okey, kita yang pertama 0.5. R kita 1.04. N kita 6 tolak 1 per 1.04 tolak 1. Okey, tekanlah kalkulatornya. Okey, saya akan tekankan dalam kalkulator ni. 0.5 kurungan 1.04 kuasa 6 tolak 1. Bawahnya 1.04 tolak 1. Jadi saya dapat tu 3.3165. Okey, saya ambil 4 tempat perpuluhan. 3165. Barulah kita letak perkataan juta. Kenapa juta? Sebab A-nya ialah 0.5 juta tadi kan. Kita abaikan juta dulu ni. Okey, juta yang kat sini ni kita abaikan dahulu. Okey, sebab kita nak kira takkan kita nak tulis juta. Okey, ataupun kamu nak letak 07 biji kat situ kan. Jadi jawapan akhir sekali baru kita letak perkataan juta. Okey. Itu ialah hasil tambah bilangan yang dijual daripada tahun 2015 hingga 2020. Okey, itu ialah soalan A. Soalan B. Jika 33% daripada telefon pintar yang dijual dari 2017 hingga 2020 bersaiz 5 inci dan 14 bersaiz 6 inci. Okey, hitung telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci. Okey, dia nak tahun 2017 hingga 2020. Okey, kalau saya tukar kepada bentuk sebutan, T1 kita ialah 2015, betul? T2 2016, T3 2017, T4 018, T5 T6 2020. Okey, jadi dia nak 17 hingga 2020. Okey, 17 ialah di sini. Dia nak 4 tahun ni. Okey. Jadi kita nak kira yang ini, kita kena tolak yang ni. Okey. Macam yang kita dah buat sebelum ni, kalau dia nak T6
hingga T3 kita kena tolakkan kat sini. Jadi saya boleh buat sebagai S6 tolak S2. Kenapa S2 bukan S3? Sebab 3 ni kita nak. Janganlah tolak dia. Kan? Contohnya saya nak Khairul Hakimi kan. Lepas tu saya tolak dia. Macam mana saya nak dia sedangkan saya dah tolak dia? Kalau saya nak dia, saya kena ambil dia. Saya tolak orang sebelum dia. Okey, saya tolak yang sebelum dia tu, iaitu T2. Okey, jadi S6 tolak S2. Kalau tak silap saya, S6 tadi kan dah ada. Betul tak? Ni kita dah kira S6 tadi kan. Ambil je yang ni. Tak payah kira lagi sekali. Jadi 3.3165 tolak juta tolak S2. Kena kira lah. S2 memang tak ada kan. Kena kira lah. S2 iaitu 0.5 1.04 kuasa 2 tolak 1 per 1.04 tolak 1. 3.3165 juta tolak, ini kira lah, 0.5 darab 1.04 kuasa 2 tolak 1, bawahnya 1.04 tolak 1. Betul, 1.02. 1.02. Okey, ada juga perkataan juta letak je. Okey, jadi 3.3165 tolak, jadi saya dapat 2.2965 juta. Okey. Ini ialah jumlah jumlah yang dijual. Okey, sekarang dia nak ni jumlah semua. Semua jenis telefon, besar ke, kecil ke, lebar ke, tebal ke, nipis ke, semua jenis telefon. Sekarang soalan dia nak, dia cakap kat sini 14% daripada sini ialah 5 inci. 33% 5 inci, 14 6 inci. Jadi dia nak yang 5 inci dan 6 inci sahaja. Jadi kita kena sambung lagi lah. Okay, saya sambung bawah ni. 5 inci. Okey, iaitu berapa persen? 33%. 33% lah. Darab dengan 2.2965 juta. Darab kan berapa juta? Dapat 33% darab ni. Juta ni jangan tulis pula dalam kalkulator tu, tak ada. Berapa dapat? Kosong poin 75 78. Okey, ambil 4 tempat perpuluhan Okey, yang kedua 6 inci 14%, 14% darab yang jumlah dia jugalah, jumlah semua. Berapa dapat? 4 tempat perpuluhan 0.315 0.3215 juta. Okey, jadi dia nak jumlah yang 5 inci dan 6 inci. Jadi kita kena tambahlah. Jumlah 6 inci tambah 5 inci. Jadi saya dapat kat sini 0.7578 juta
tambah 0.3215 juta. Tolong tambahkan berapa dapat berapa juta semua ni. Satu 1.0793. 0793 juta. Jadi jumlahnya ialah 1.0793 juta. Macam gitulah cara untuk kita kira. Jadi contoh 19 ni akan masuk periksa lah. Soalan yang kamu bakal jumpa macam ginilah. Okey, boleh faham? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh Jadi kalau boleh faham, kita sambung kepada latih diri 5.9 pada muka surat 149. Okey. Kita buat dulu latih diri ni sebelum saya tamatkan kelas pada hari ni lah. Dan besok kelas saya satu lagi esok ada kertas graf tak? Sebab esok kita nak belajar macam mana kita nak lukis graf. Ada kertas graf tak? Ada? Ada. Ada. Kalau ada, saya tak payah bagilah. Yang mana rasa tak ada, boleh datang rumah saya. Petang ni boleh ambil kertas graf. Boleh yang mana dah ada, tak payah kasih lah. Okey, latih diri 5.9. Okay, sebab kita akan sambung PDP Art sehingga 31 hari bulan 8, betul? Okey, dan 1 hari bulan 9 kemungkinan pelajar yang naik cuma pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja. Jadi kamu pelajar tingkatan 4, saya rasa kamu tak naik lagi. Kamu akan sambung lagi PDP Art. Okey. Jadi nombor 1. Okay, dia cakap kat situ, seutas dawai dipotong kepada beberapa bahagian dengan 10x, saya tulis yang pertama, yang kedua 4x tambah 20, dan yang ketiga 3x tolak 10. Ialah 3 bahagian berurutan bagi janjan geometri. Cari bahagian terpanjang jika 10x ialah sebutan kedua. Okey, saya ingatkan yang ni panjang. Rupanya ada satu lagi yang terpanjang kat sini. Okey, saya namakan dia sebagai A lah. Sebab A ialah sebutan pertama, betul? Betul tak? Betul. A sebutan pertama. Jadi yang ini yang kita baru tambah. Okey, tukar warna lain mana? Pensel pun. Okey, ni yang baru. Pertama. T1 kan. Okey, jadi yang ini ialah T2. Jadi dia nak cari bahagian terpanjang iaitu A. Dia nak cari A. Apa hubungan A dengan dia ni? Iaitu R. Apa hubungan dia semua ni? Hubungan dia semua ni ialah R. Betul? Betul. R. Hubungannya R. Jadi saya kena cari R dia dahululah. Okey, macam mana saya nak cari R? Okey, jadi saya ni sebab yang ni A, kalau saya buat macam gini, R sama dengan T2 bahagi T1. Okey, T2 saya ialah 10x, T1 saya ialah A. Dia ada X dan juga A. Dia sama juga dengan T3 bahagi T2, iaitu 4x tambah 20 per 10x. Okey, sekarang ni kita ada dua jenis unknown dua jenis unknown iaitu x dan juga a. Jadi kita tak boleh nak selesaikan dia sebab dia ada x dan juga a. Nanti kalau saya darab pun saya akan dapat x dan juga a. Jadi saya tak boleh menggunakan sebutan pertama. Jika tak boleh menggunakan sebutan pertama, saya akan menggunakan sebutan ketiga dan dua. Dan satu lagi yang saya ada kat sini iaitu sebutan keempat.
T4 bahagi T3. Okey, jadi saya akan menggunakan yang ni je lah. Okey, saya akan menggunakan yang itu saja. Jadi T1 ni saya tak boleh guna lagi. Okey, jadi yang ini ialah T4 3x tolak 10 bahagi 4x tambah 20. Jadi yang A ni saya tak boleh guna lagi. Saya akan menggunakan yang ini saja. Saya kena cari nilai x dahulu. Sebab apa? Sebab saya nak ganti kat sini untuk dapatkan A. Okey, jadi yang ini 4x tambah 20. Yang ni naik atas kita darabkan 4x tambah 20 sama dengan 3x tolak 10 darab dengan 10x. Okey, kita darab lah. Darab ni darab macam kamu belajar matematik lah. Darab je kan. 4 darab 4, 16. X kuasa 2. 4 darab 20, 80x. 20 darab 4, 80x. 20 darab 20, 400. Okey, sama dengan 3x darab 10x, 30x kuasa 2 tolak 100x. Okey, ya ini dia semuanya ada x. Okey, kita kumpul lah 1 sampai 4. Okey, ni 16, ni 30. Jadi saya pindahkan semua ni ke sana lah. Sebab saya nak positifkan dia. Jadi kat sini tinggallah kosong sama dengan 30 tolak 16. Saya dapat 14x kuasa 2. Okey, tolak 100. Tolak 80. Tolak 80. 260. Tolak 400. Okey, saya dapat macam gini. Kosongnya berada di depan. Okey. Sepatutnya kosong kena berada di belakang. Jadi saya pindahkan sahaja ke belakang. 14 x kuasa 2 tolak 260x tolak 400 sama dengan kosong. Okey, benda yang sama cuma saya pindahkan kosong daripada depan ke belakang. Okey. Lepas tu dah nampak ada kuasa 2 ni. Nampak ada kuasa 2. Apa fungsi dia? Faktor lah. Tekan kalkulator. Berapa dapat? Tekan kalkulator 14. Negatif 260. Negatif 400. Berapa keluar jawapan dia? $20. Satu lagi. 1.4285. Pecahan? Sekejap. Negatif 10/7. 10/7. Okey. Masuk kat dalam jangan lupa. Dah keluar masuk dah balik. X tolak 20. 7x tambah 10. Jadi antara 20 dengan negatif 10/7. Kita nak pilih yang mana? Sebab ini melibatkan panjang. Okey, dia melibatkan panjang. Adakah negatif 10/7 ni termasuk dalam panjangnya? Kamu ada dawai, panjang saya negatif 10. Panjang mana negatif 10 tu? Okey, ni kita akan abaikan yang negatif sebab ini melibatkan panjang. Panjang tak ada negatif. Okey, luas pun tak ada negatif. Jadi yang ini kita akan abaikan lah. Kita ambil yang 20. Okey, jadi saya punya X-nya ialah 20. Okey, bila X saya sama dengan 20, maka saya akan letakkan kat sini tau. Ni. Tadi saya nak guna yang ni, tak boleh sebab dia ada X dan juga A. Jadi kita guna yang ni. Faham tak?
Lepas tu bila kita dah dapat nilai X, kita akan gunakan yang depan ni sebab saya nak A. Jadi saya sambung 10x per A sama dengan 10x per A sama dengan 4x tambah 20. 4x tambah 20 per 10x. X kita dapat 20 tadi. Okey, X kita dah dapat 20, betul tak? Okey, masukkan tempat 20 ni tempat X. Jadi saya dapat 10, 20, 4, 20 tambah 20 per 10, 20. Sini per A. Jadi kita akan dapat nilai A nanti. Ni ialah 20, 200. Ini 80, 90, 100. Ini 200. Ini A. Ini boleh potong. Tinggal 2, 2 naik atas. Jadi 200 darab 2, 400. A darab 1, A. Jadi A saya dapat 400. Okey, A saya ialah 400. Jadi A kita 400 lah. Yang pertama, sebutan yang pertama ialah 400. Lepas tu sebutan kedua ialah 10x. 10x, X kita 20, 10 darab 20 jadi 200 lah. Dia makin mengecil. Kenapa dawainya makin mengecil? Sebab kita potong. Kan? Okey, B pula. Kita sambung dengan B. Jika dawai itu dipotong kepada bilangan bahagian yang tak terhingga, cari panjang maksimum dawai. Dia nak potong kepada bilangan yang tak terhingga. Jadi S infinity. Masuk je lah dalam rumusnya. A per 1 tolak R. Betul? A per 1 tolak R. S infinity. A kita berapa tadi? 400 lah. Dah ada kat atas. 400 per 1 tolak R kita berapa? R kena kira lah. Okey, T1 kita 400. T2 tadi kita dapat T2 berapa? 10 darab 20. Iaitu 200. Jadi R sama dengan T2 bahagi T1 iaitu 200 bahagi 400. Berapa? 1/2 lah. 1/2. Jadi 400 bahagi tu berapa? Ini berapa? $800. 800. Okey, dah siap. Okey, macam itulah untuk kita kira. Okey, itu ialah nombor 1. Sekarang kita sambung kepada nombor 2. Sebelum saya tamatkan kelas, kita buat nombor 2 satu lagi. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan corak berbentuk sarang laba-laba. Lilitan bagi sebuah semi bulatan adalah mengikut janjian geometri dengan jejari semi bulatan terkecil ialah JCM. Dan setiap jari berikutnya bertambah sebanyak 40%. Okey, yang pertama ialah J. Okey, lepas tu dia akan bertambah sebanyak 40 cm, 40%. Okey, 40% ni dia akan jadi macam tadi lah. 140 per 100. Kenapa 140? Sebab dia bertambah. Daripada 100% kita tambah 40 ni. Jadi 140
Yang ni saya boleh potong, saya boleh tukar dia menjadi 1.4. Ni merupakan R 1.4. Okey. A, bentukkan 3 sebutan pertama bagi lilitan semi bulatan. Apakah rumus lilitan bulatan? Apa rumus lilitan bulatan? Siapa boleh bagi tahu? Bila kamu belajar bulatan ni, saya pun tak pasti. Ni bukan matematik tambahan lilitan bulatan ni. Apakah lilitan bulatan? Apa rumus lilitan bulatanan? Kamu kan pegang telefon kan? Bolehlah Google kan? Kalau kat sekolah memang tak boleh nak Google. Google. Berapa dapat lilitan bulatan? Tak jumpa Google ke? Kenapa ni? Senyap je ni. Ahmad dia ni ada. Diego. Berapa? Ya. Kan saya dah cakap boleh Google. Google lah. Lilitan bulatan. Dia keluar apa? Apa ni? Maaf. Hilang. Dah. Boleh dengar? Boleh. Tiba-tiba hilang. Tak tahu kenapa. Dah. Berapa lilitan bulatan? Keluar 2 pi R J. 2. Okey, 2 pi J. Okey, lilitan bulatan ialah 2 pi J. Apa itu maksud semi bulatan? Apakah maksud separuh bulatan? Separuh bulatan. Jadi kita bahagilah 2 separuh kan. Potong. Jadi dia akan jadi semi bulatan. Okey, iaitu pi J. Dah potong 2 dengan 2 saya potong, tinggallah pi J. Jadi yang pertama ialah pi J. Okey, ini ialah sebutan yang pertama. Okey, saya tulislah kat sini T1. Jadi T2 ialah apa rumus T2? AR. Okey, A kita ialah yang ini. Pi J, R kita ialah 1.4. Okey, T3. Dia nak sampai T3 kan? AR kuasa 2. Pi J 1.4 kuasa 2. 3 je kan? Bentukkan 3. Dah 3. 1, 2, 3. Dah siap. Okey. B cari jumlah panjang lilitan dalam meter bagi corak sarang laba-laba itu yang mempunyai 15. 15. S15 lah. Masuk je dalam rumus S15. Okey.
A per R kuasa N tolak 1. Kenapa R duduk depan? Sebab R kita ialah 1.4. Lebih besar daripada 1. R tolak 1. A kita ialah ni. Pi J. Pi J. R kita ialah 1.4 kuasa 15 tolak 1 per 1.4 tolak 1. Okey, J telah pun diberi iaitu 2. J sama dengan 2. Jadi masukkanlah 2 pi 1.4 kuasa 15 tolak 1 per 1.4 tolak 1. Tekan kalkulator. Tekanlah, tolong tekanlah. Malah saya nak tekan. Kamu tekanlah. Berapa dapat? Okay, macam mana nak tekan? Ada pi tu. Dekat kalkulator. Kat kalkulator kamu dia ada pi kat sini lah. Ni. Kalau kalkulator yang lama sikit saya rasa dia kat sini kot. Atas pada answer. Betul tak? Yang warna kuning tu ada perkataan pi. Jadi kalau macam saya akan tulis semuanya sahajalah. 2. Sekejap pecahan. 2 pi. Dia akan ada perkataan pi kat situ. Darab 1.4 kuasa 15 tolak 1. 1.4 tolak 1. Kalau saya, kalkulator saya boleh tulis semualah. Kalau kalkulator kamu tak boleh nak tulis semua, kamu buat satu persatu tau. Kamu buat dalam kurungan ni dahulu. Dapat jawapan berapa. Kamu darab dengan yang ini. 2 pi dapat jawapannya berapa. Kamu bahagilah dengan yang ini. Ini kamu boleh congak kan. 1.4 tolak 1 dapat 0.4. Kamu tu bahagi dengan 0.4. Okay, buat 1 per 1. Okay, kalau yang ini saya dapat 24.27.95 lah. Okay, saya mudah-mudahan dapat 95. Okay, ini ialah cm. Okay, dia nak dalam meter. Apa hubungan sentimeter dengan meter? Kamu belajar matematik dulu. 1 meter berapa cm? 100. 100 cm. 1 meter ialah 100 cm. 100 cm 20. Jadi saya gerakkan 2 tempat perpuluhan lah. 1, 2. Jadi jawapan saya 24.2795 meter. Okey. Jadi dah siap nombor 2. Okey, ada sebarang persoalan sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini? Tak ada. Okey, tak ada jika tak ada, saya nak kamu buat latihan intensif. Okey, saya nak kamu buat yang ada gambar ni. Okey, nombor 4 dan juga nombor 5. Okey, nombor 4 dan nombor 5. Okey. Buat nombor 4 dengan nombor 5 lah. Okey, dah hantar kepada saya besok. Dan besok kita akan belajar topik baru iaitu hukum linear. Okey, hukum linear. Jadi hukum linear memerlukan katagraf lah. Mana-mana pelajar yang tak ada katagraf boleh datang ambil rumah saya hari ini. Okey. Kalau Syukri tak ada, Syukri ada dalam meja ke? Dah hilang lah. Kalau Syukri nak sekarang, saya boleh bagi mak dia. Mak dia ada kat depan rumah saya. Macam tak ada je Syukri tu kan. Menyamak je ni. Okey. Nombor 4 dan 5. Buat nombor 4 dan 5. Yang mana ada masalah boleh PM saya lah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak
ada ke? Okey, kita ada itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.